Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelas kita pada sesi kali ini, saya akan buat sesi ulang kaji semulalah berkaitan dengan tips dan juga teknik untuk menjawab soalan ulasan bahasa Melayu untuk PT3. Ya, ulasan kebiasaannya keluar dalam bahagian C, ya. Bahagian C dalam kertas bahasa Melayu iaitu sebanyak 15 markah. Besar ya 15 markah ni. Ya, dan dalam bahagian C tu juga okey, walaupun pilihan, okey, pilihan sama ada soalan ulasan, soalan ringkasan ataupun soalan rumusan, ya. Okey, awak dikehendaki memilih salah satu sahaja, tapi awak diwajibkan untuk menguasai ketiga-tiga cara penulisan, ulasan, ringkasan dan juga rumusan tersebut. Okey, untuk memudahkan awak. Okey, nanti keluar apa sahaja soalan dekat bahagian C tu awak boleh jawab. Tapi ulasan ni saya nak tekankan kenapa? Ulasan salah satu soalan yang mudah untuk awak dapat markah yang cemerlang. Markah yang cemerlang antara 13 hingga 15 markah. Jadi ini dah mudah dah untuk dapat A kalau awak dapat markah 13 hingga ke 15 markah untuk soalan bahagian C ni. Ya, jadi kita tengok satu persatu ya teknik dan juga tips untuk menjawab soalan ulasan. Yang pertama, ya dekat sini. Ya, satu perenggan sahaja. Satu perenggan sahaja. Pelajar digalakkan untuk membuat ulasan dengan hanya satu perenggan sahaja. Pelajar lazimnya cenderung membuat kesilapan dalam membuat struktur pemerengganan. Walaupun dah berkali-kali buat latihan berkali-kali diberi tahu dalam kelas ulasan satu perenggan saja, tapi ada juga yang akan buat kesilapan tu. Dekat sini saya dah buat siap-siap macam mana buat pemerengganan yang sebaiknya, iaitu dekat sini kalau dalam barisan pertama ni kena ada jarak lah untuk memulakan perenggan. Lepas tu satu perenggan saja. Jangan memandai buat perenggan kedua pula macam ni. Ini salah. Lepas habis tu di sini saya letak petak apa ni? Kalau pelajar saya tahulah, ni petak untuk patah perkataan. Nanti awak kena kira ya, patah perkataan awak ada berapa ya. Yang kedua, kita tengok ya. Tips yang kedua, wajib ada satu ayat pendahluan. Ulasan ni. Ya, nak bagi penyemak ataupun cikgu untuk rasa impress, kagum dengan penulisan awak kena buat pendahluan yang mantap. Satu ayat dah cukup. Jangan buat lebih daripada satu ayat. Kalau tak, awak akan membazir patah perkataan. Ya, wajib ada satu ayat pendahluan ya. Tengok, ayat pendahluan hendaklah bersifat umum dan berkait rapat dengan topik utama, terbatas kepada satu ayat sahaja. Tengok. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajib ada isi tersurat dan isi tersirat. Ada kesilapan kat situ. Isi tersurat dan isi tersirat hendaklah, sini silapnya, hendaklah seimbang dan saling berkait rapat. Jadi, apa itu isi tersurat? Ya, apa itu isi tersirat? Isi tersurat ialah benda yang ada dalam bahan. Nanti awak akan ada diberi bahan, sama ada gambar raja, petikan. Jadi isi tersurat tu wajib diambil daripada bahan tersebut. Apa pula isi tersirat? Isi tersirat ni isi yang tak ada dalam bahan. Tapi dia berkait rapat dengan isi tersurat. Mesti berkait rapat. Walaupun dia tak ada dalam bahan, tapi mesti ada kesinambungan daripada isi tersurat. Itu yang ketiga. Tips yang seterusnya ialah ayat kesimpulan tidak wajib. Ya, ulasan ni. Kenapa saya cakap tidak wajib? Sebab dalam ulasan awak cuma, tengok tips yang ni. Awak biasanya arahan akan diberi 80 hingga 100 patah perkataan sahaja. Kenapa saya cakap ayat kesimpulan tidak wajib? Ya, tengok balik patah perkataan awak. Bila awak dah buat ayat pendahuluan, awak dah buat isi tersurat tersirat, tiba-tiba tengok patah perkataan awak dah mencapai 95 patah perkataan, katalah contoh ya. Jadi ada 5 lagi baki dia. Awak rasa
muat ke tak ataupun dapat ke tak nak buat satu lagi ayat untuk kesimpulan. Jadi tak dapat kan. Jadi sebab tu saya cakap ayat kesimpulan tidak wajib. Ya. Jadi bilanya keperluan ayat kesimpulan ni? Bila patah perkataan awak tak cukup. Contohnya, awak dah buat ayat pendahuluan, awak dah buat isi tersurat tersirat, tapi tengok patah perkataan awak tak mencapai 80, awak cuma dapat 78 patah perkataan. Ya, 78 patah perkataan. Ya. Jadi nak bagi cukup sampai 80 hingga ke 100 patah perkataan ni, awak buatlah satu ayat kesimpulan. Jadi dekat situ awak tidak melanggar arahan lah. Sebab dalam arahan, tengok tips yang seterusnya ialah 80 hingga 100 patah perkataan. Ya. Okey, tak boleh kurang 80, tak boleh lebih 100 patah perkataan. Kalau tak, okey, akan tolak markah. Ya, biasanya kalau patah perkataan awak kurang daripada 80 patah perkataan, markah maksimum awak yang boleh dapat ialah cuma 12 ya, per 15. Itu markah maksimum. Kalau awak tak ada kesalahan tata bahasa, kalau awak tak ada kesalahan dekat isi tersurat tersirat, maksimum dia 12 sahaja. 12 tu bukan cemerlang ya. 13 baru cemerlang. Okey, kalau awak buat lebih daripada 100 patah perkataan, markah maksimum awak cuma dapat 13 per 15 sahaja. Itu pun kalau isi awak mantap. Ya. Jadi hati-hati, jangan ingkar arahan. Dengar ikut arahan ni. Kalau dia cakap 80 hingga 100, awak buat takat itu sahaja. Jangan kurang, jangan lebih. Lepas tu, benda yang paling wajib, walaupun ini bahasa Melayu tapi ada kira-kira ya. Bukan kira-kira, ada formula ya. Tapi di sini awak kena kira patah perkataan. Ya, pastikan kira patah perkataan selepas selesai membuat ulasan. Jangan kurang atau lebih daripada patah perkataan yang diminta dalam arahan soalan. Kat sini awak kena ada kemahiran mengira patah perkataan ya. Sebab ada beberapa patah perkataan, perkataan yang walaupun panjang, ada banyak kata dalam tu, tapi dianggap sebagai satu patah perkataan sahaja. Contohnya apa? Peribahasa. Ya, peribahasa kan biasanya panjang ya. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ada banyak kata dalam tu kan. Tapi awak kena tahu peribahasa dianggap sebagai satu patah perkataan sahaja. Selain daripada peribahasa, kata nama khas. Apa contoh kata nama khas? Ya, MRSM, Maktab Rendah Sains Mara Berseri. Ada 5 patah perkataan kat situ, tapi dianggap sebagai satu patah perkataan juga. Sebab apa? Dia kata nama khas. Seterusnya tarikh. Contohnya tarikh. Ya, 29 Disember ya, 2020. Ini dianggap sebagai satu patah perkataan juga. Jadi ada juga contohnya. Ya, kata sendi nama di sekolah. Nampak macam 2 patah perkataan kan? Tapi di kata sendi, dianggap sebagai satu patah perkataan juga. Apa lagi contoh kata sendi? Ke rumah. Ke ni kata sendi ya, kata sendi nama. Jadi dianggap sebagai satu patah perkataan juga. Jadi awak kena ada kemahiran untuk mengira patah perkataan. Jadi seterusnya kita tengok contoh soalan. Ya, tengok ya, bahagian C 15 markah. Masa yang dicadangkan ialah 15 minit. Biasanya kalau awak dah mahir menulis ulasan ni, awak akan menulis kurang daripada 15 minit. Tapi bergantung dengan jenis soalan yang keluar. Kalau kat sini, soalan yang keluar ialah gambar rajah. Ya, gambar rajah yang ada maklumat ya dalam kat sini. Sebelum tu, teliti, baca, fahami dan juga analisis kehendak soalan, ya, infografik. Lihat infografik di bawah, ya. Dengan teliti berdasarkan maklumat yang terdapat dalam infografik tersebut. Tulis ulasan, kat sini dia siap-siap mention ya. Dia bagi tahu ulasan, bukan rumusan, bukan ringkasan. Yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Tengok dia hitamkan, tebalkan perkataan antara 80 hingga 100 patah perkataan. Sebab apa? Awak kena ikut arahan ni. Jangan ingkar. Ya, tengok sini dah ada clue dah, ulasan. Jadi, maklumat apa yang ada dalam ni? Yang pertama kita tengoklah. Kena pastikan awak manfaatkan maklumat yang ada dalam
infografik ni ataupun gambar rajah ataupun petikan yang ada diberi dalam soalan bahagian C ni. Ya, untuk membantu awak membuat ayat. Nah, kalau kat sini dia ada apa? Dia ada tajuk. Okey, biasanya tajuk membantu kita untuk membuat ayat pendahuluan. Jadi kalau nak buat ayat pendahuluan, awak tengok tajuk dia. Okey, lepas tu dia ada letak apa lagi kat situ? Okey, ada letak tarikh. Ya, tarikh ni boleh jimat patah perkataan kalau awak nak letak dalam ulasan awak. Okey, selepas itu dia ada nama-nama negeri. Okey, di bawah nama negeri itu ada ada peratus. Peratus apa ni? Tengok balik tajuk. Peratusan penggunaan pembelajaran digital dalam kalangan murid. Tengok, perkataan yang digunakan ialah murid. Ya, nanti banyak kali saya jumpa jawapan pelajaran saya dalam infografik, dalam petikan menggunakan perkataan lain, contohnya murid. Tapi dalam penulisan mereka guna pelajar. Nampak sama tapi ini sangat-sangat bahaya. Ya, sebaiknya awak gunalah perkataan yang digunakan dalam sumber yang diberikan ataupun bahan yang diberikan. Ya, okey. Seterusnya. Okey, kat sini ada nama negeri, ada peratusan dia. Lepas tu, dia bagi siap formula, ya, pengiraan peratusan penggunaan. Okey, bilangan murid log masuk. Okey, bahagi bilangan murid dalam negeri darab 100%. Ya. Lepas tu dia bagi sumber Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga SINA. Jadi berdasarkan semua maklumat ni, awak buatlah ayat. Ya, ada contohnya ayat. Di negeri Perlis ada 1.1% pelajar yang menggunakan pembelajaran digital dalam kalangan murid. Begitu juga dengan sumber-sumber yang lain. Jadi kita tengok contoh jawapan. Ini contoh jawapan cikgu. Ya, apa contoh jawapan cikgu dekat sini? Cikgu beri apa? Isi tersurat dia yang ada dalam bahan tu, infografik tu. Isi tersurat dia, Negeri Selangor mencatatkan 29.6% penggunaan pembelajaran digital dalam kalangan murid. Tengok dia guna perkataan murid. Dari 13 hingga 17 Mac. Kat sini, berapa patah perkataan kat sini? 13 ni 1 hingga 1, 7 Mac 1. Ada 3 patah perkataan, ya. Jangan keliru. Lepas tu, isi tersurat yang kedua, dia letak apa? Di kawasan utara negara, terutamanya Kedah dan Perlis, peraturan penggunaan pembelajaran digital dalam kalangan murid masih belum memuaskan kerana masing-masing mencatatkan 1.7% sahaja dan juga 1.1% sahaja. Dekat sini, dia awak bandingkanlah. Ini 1, ini 29.6. Jadi memang betul lah maklumat ni tidak memuaskan, ya, peratusan ni. Di Sabah dan Sarawak pula, ya, penggunaan pembelajaran digital dalam kalangan murid adalah memuaskan. Kita tengok balik. Ya, kita ambil. Katalah susah sangat, ya. Kita tengok, kita ambil balik. Ya, maaf. Kita letak dekat muka surat sebelah. Supaya boleh nampak. Ya. Jadi apa lagi? Di Sabah dan Sarawak, penggunaan pembelajaran digital dalam kalangan murid adalah memuaskan. Kenapa memuaskan? Awak tengok balik. Ya, Sarawak ada 7.8%. Sabah ada 7.3%. Lebih banyak daripada Perlis. Ya. Perlis, Kedah, Kelantan. Ya, Perak. Ya. Itu isi tersurat dia. Apa pula isi tersirat? Isi tersirat dia mesti berkait rapat dengan isi tersurat tu. Sebab tu dia bagi ni, isi tersurat ada 1, 2, 3. Isi tersirat pun ada 1, 2, 3. Dia kena seimbang. Ya, dia kena ada kesinambungan dekat sini, ya, kesinambungan. Apa maksud berkesinambungan? Ada berkait rapat. Isi tersirat untuk isi tersurat yang pertama, murid memiliki capaian internet yang stabil dan berkelajuan tinggi, ditambah pula dengan perkhidmatan data internet percuma daripada kerajaan negeri. Negeri apa? Negeri Selangor. Ya, jadi ini adalah fakta dia. Dia letak apa isi tersirat yang boleh dikaitkan. Kenapa Selangor mencatatkan 29.6? Sebab apa? Ada capaian internet yang stabil, ya, yang diberi oleh kerajaan negeri. Tengok ejaan internet dia, jangan keliru. Ejaan internet
I kena huruf besar sebab internet kata nama khas. Dia macam nama sekolah. Contohnya ataupun nama tempat. Berseri. B tu huruf besar. P. Polis kata nama khas. P huruf besar. Okey, untuk isi tersurat yang kedua pula. Apa kesenambungan dia ataupun apa perkaitannya dengan isi tersirat Kawasan di pedalaman Perlis dan Kedah mempunyai capaian internet yang terhad. Bukan semua murid di kawasan kampung mempunyai kemampuan untuk memiliki kemudahan pembelajaran digital. Jadi dekat sini dia bagi reason, dia bagi sebab kenapa tidak memuaskan. Sebab apa? Ada kawasan pedalaman Perlis dan Kedah tidak mempunyai capaian internet yang terhad. Kita tengok isi tersirat yang berkesinambungan dengan isi tersurat yang ketiga. Murid sudah mula menyedari kepentingan internet dalam pembelajaran, kemudahan data. Alamat tak nampak pula. Kemudahan data dan internet disediakan oleh kerajaan kepada rakyat. Jadi kerajaan Sabah dan Sarawak ni dia menyediakan internet kepada rakyat dia. Jadi itu isi tersurat yang ada. Jadi untuk awak buat ulasan, ingat dia satu perenggan sahaja. Apa lagi? Mulakan dengan satu ayat apa? Pendahuluan. Ayat pendahuluan. Jadi ayat pertama dalam ulasan awak kena buat ayat pendahuluan. Macam mana nak buat ayat pendahuluan? Ayat pendahuluan awak kena berdasarkan berdasarkan tajuk. Nak ambil mudah, awak ambil tajuk dekat sini. Jadi cuba awak ambil 1 ke 2 minit, fikirkan ayat pendahuluan apa yang awak nak buat berdasarkan tajuk yang diberi. Apa tajuk dia? Peratusan penggunaan pembelajaran digital dalam kalangan murid. Dah dapat idea untuk membuat ayat pendahuluan. Jadi saya akan bagi contoh macam mana nak buat ayat pendahuluan berdasarkan berdasarkan tajuk. Tajuk dia apa? Peratusan penggunaan pembelajaran digital dalam kalangan murid. Jadi awak kaitkanlah dengan situasi sekarang. Macam mana apa yang berlaku. Macam mana? Pembelajaran digital dalam kalangan murid telah menjadi norma kehidupan yang baharu ekoran daripada kemunculan pandemik COVID kata nama khas COVID-19. Jadi itu ayat pendahuluan. Jadi maka lengkap ayat pendahuluan. Tengok juga patah perkataan dia. Lepas tu awak ambil isi tersirat mana yang jimat patah perkataan. Lepas tu awak letaklah sebagai isi tersurat awak. Lepas tu kira patah perkataan. Kalau lebih awak kena kurangkan. Pendekkan ayat dia. Kalau kurang boleh tambah lagi. Dan kalau patah perkataan mengizinkan awak untuk membuat kesimpulan, jadi awak buatlah kesimpulan. Kalau tak mengizinkan, contohnya patah perkataan dah mencapai 98 patah perkataan, jadi tak wajib ayat kesimpulan. Jadi macam itulah kita nak menganalisis ataupun membuat soalan ulasan untuk soalan PT 3 dalam subjek Bahasa Melayu. Jadi ingat dia cara membuat ulasan ni. Ini tips dia. Saya akan bagi nota ni kepada dalam grup kita nanti. Jadi latihan awak boleh rujuk nota ini. Dan juga video ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.